Untuk hari ini kita akan bercakap tentang satu penyakit ataupun satu masalah, yaitu masalah kemurungan. Kemurungan ini dia boleh dikategorikan sebagai masalah kesehatan mental. Kemurungan ini dia merupakan satu gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan dia rasa sedih yang berpanjangan, rasa letih, rasa tidak tenaga untuk membuat sesuatu. Dia akan menjadi cepat marah. Lepas tu dia hilang minat terhadap aktiviti harian yang biasa dia lakukan. Masalah ini dia boleh berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu. Penyakit ni dia boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira dia muda ataupun tua, tidak kira dia lelaki ataupun perempuan, ataupun maupun bangsa apapun, semua ada berpotensi untuk mengidap penyakit ini. Kemurungan ini dia boleh berlaku secara berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun lamanya. Kemurungan ini dia berpunca daripada banyak faktor. Satu, faktor keluarga yang bermasalah, dia akan menyebabkan seseorang tu rasa sedih. Bila dia sedih tu berpanjangan, dia akan membawa kepada kemurungan. Selain itu, ubat-ubatan juga dia boleh menjadi faktor kepada kemurungan. Hanya kerana ubat-ubatan ni sesetengah dia jenis ubat yang boleh mencetuskan episod kemurungan, tapi dia boleh bantu hilang apabila ubat-ubatan ni berhenti diambil. Lepas tu kemurungan ni juga dia disebabkan oleh cara pemikiran seseorang. Ada sesetengah orang dia punya corak pemikiran boleh mencetuskan kemurungan sebab persepsi dia terhadap diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya, dia yang negatif tu akan membawa kepada rasa sedih. Bila rasa sedih berpanjangan, dia akan jadi murung. Lepas tu kemurungan ni juga dia mungkin disebabkan seorang tu baru melahirkan anak, especially perempuan lah. Kehilangan orang tersayang secara mengejut boleh juga menyebabkan kemurungan, sebab bila dia hilang orang sayang tu secara mengejut, dia akan jadi seorang yang sangat sedih dan akan jadi seorang yang pendiam. Hal ini nanti dia akan membawa kepada perasaan sedih yang berpanjangan. Lepas tu dia akan membawa kepada kemurungan. Yang ini bahaya. Lepas tu seseorang yang mengalami kemurungan ni, dia ada tanda-tanda dan gejala. Gejala yang pertama, kesedihan ataupun dia rasa kekosongan perasaan yang berpanjangan. Lepas tu dia hilang minat atau keseronokan terhadap hobi yang dia biasa lakukan. Lepas tu dia cepat rasa sedih, cepat rasa letih, dia rasa tidak bertenaga. Lepas tu perasaan bersalah tu terlampau tinggi. Yang itu adalah tanda-tanda kemurungan. Lepas tu kemurungan ni juga dia dapat diketahui melalui apabila seorang itu dia rasa diri tidak berguna lah. Dia rasa macam dia terlampau tak ada fungsi terhadap diri dia, keluarga dia ataupun maupun orang lain. Yang ini akan membawa kepada kemurungan apabila dia rasa terlampau rendah diri. Rasa ingin mati, kadang-kala dengan percubaan bunuh diri, adalah tanda-tanda seseorang itu mengalami kemurungan. Yang ini sering kita dengar, di mana seseorang itu dia rasa stres, sebenarnya dia rasa sedih, yang menyebabkan
menyebabkan dia rasa ingin bunuh diri. Yang ini adalah tanda-tanda kemurungan. Sekiranya kamu ada rasa kamu ingin bunuh diri, mungkin kamu ada penyakit kemurungan. Oke. Siapa yang berisiko? Yang berisiko untuk menghidapi kemurungan ini, penyakit kemurungan ini adalah seseorang yang hilang anggota badannya secara tiba-tiba ataupun mengejut, sama ada daripada kemalangan ataupun benda lain. Yang ini berisiko untuk menghilap penyakit kemurungan. Lepas tu perceraian juga adalah faktor kepada kemurungan, sebab bila dia bercerai mungkin ada anak yang sedih, ada ibu yang tengah berduka, yang berpanjangan. Yang ini akan menyebabkan seseorang itu mengalami kemurungan. Lepas tu kematian orang tersayang secara tiba-tiba juga menyebabkan kemurungan, sebab dia akan rasa sedih kan. Bila dia rasa sedih panjangan, yang ini yang akan menyebab dia kemurungan di akhirnya. Okey. Lepas tu tekanan di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang ini mengalami kemurungan, sebab dia rasa letih terlampau. Yang itu yang akan menyebabkan dia rasa akan menyebabkan dia mengidap penyakit kemurungan lah. Okey. Seterusnya, untuk penyakit ini dia boleh dicegah dengan cara kamu ataupun kita kena tahu penyakit diri sendiri dulu. Okay, bila kamu tahu penyakit diri sendiri, kamu ada cara untuk mengatasi penyakit tersebut. Sama ada kamu berjumpa, kalau yang mengidap kemurungan, dia boleh berjumpa dengan konselor sekolah ataupun konselor di mana-mana pusat pun. Lepas tu sentiasa bersikap positif ataupun bertenang dalam segala hal. Yang ini dia boleh bantu untuk mengurangkan tekanan ataupun untuk mengurangkan rasa sedih dalam diri. Okey, lepas tu yang paling penting untuk menangani masalah kemurungan ini ataupun penyakit ini adalah mengamalkan gaya hidup sihat. Okay, apabila kamu mengamalkan gaya hidup sihat, kamu makan dengan cara yang sihat, kamu exercise ataupun senaman dengan berkala, saya yakin penyakit ini dapat kamu tangani. Hal ini sebab kalau kamu exercise, dia akan dapat mengurangkan kadar stres ataupun kadar sedih kamu. Okey. Lepas tu dia dapat diatasi dengan join ataupun dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Yang ini dia dapat kurangkan rasa sedih kamu terhadap ataupun dia dapat memesongkan pemikiran kita daripada sesuatu yang membuatkan kita terlampau sedih. Okey. Lepas tu, sekiranya kamu mengidap penyakit kemurungan, segeralah berjumpa dengan doktor ataupun konselor untuk mengelakkan berlaku benda buruk ataupun untuk mengurangkan penyakit ini ataupun untuk menangani penyakit ini. Rehat yang cukup ataupun elakkan dari buat keputusan yang besar dan beresiko, sebab kalau keputusan dia besar dan risiko dia besar, dia akan menyebabkan kemurungan. Okey, satu yang saya nak bagi tahu, salah faham tentang kemurungan. Selalunya orang cakap kemurungan ni dia tidak boleh dirawat, dia boleh rawat diri sendiri, dia boleh hilang diri sendiri dan dia sangat memalukan. Okey, orang cakap kemurungan ni dia merupakan seseorang yang mempunyai karakter lemah. Yang itu adalah salah mengenai kemurungan. Kemurungan ini dia boleh dirawat sekiranya kamu berjumpa dengan pakar yang sepatutnya, atau kamu ambil atasi dengan langkah-langkah dengan menenangkan diri, exercise, jumpa konselor, jumpa doktor. Saya yakin masalah ini dapat ditangani ataupun penyakit ini dapat dikurangkan setidaknya. Okey. Kemurungan dia tidak memalukan, tapi dia perlu dibantu.